Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam integrasi ilmu naqli dan aqli. Salam #insan terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bertemu kita di forum pemakanan seimbang dan aktiviti senaman di bulan Ramadan, sebuah program di bawah siri Sihat Ramadan, anjuran Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia USIM bersama USIM TV. Sebagai makluman, sesi soal jawab akan diadakan pada akhir program dan soalan akan dibacakan oleh moderator program. Hadirin yang mengikuti program ini disarankan untuk mengajukan soalan di ruangan komen Facebook USIM TV semasa siaran program sedang berlangsung. Pada petang ini, kita akan mendengar tips-tips kesihatan yang sesuai diamalkan dalam bulan Ramadan daripada dua orang pakar yang dibawa khas daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan FPSK USIM. Izinkan saya untuk memperkenalkan dua ahli panel kita pada petang yang mulia ini. Jadi ahli panel pertama ialah Profesor Maria Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Nurani. Beliau merupakan Profesor Maria Perubatan dan Pakar Perubatan Kesihatan Awam di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM sejak tahun 2010. Dan beliau aktif menerbitkan artikel dalam jurnal-jurnal peringkat kebangsaan dan antarabangsa, menulis di akhbar-akhbar tempatan dan sering dijemput oleh Astro Awani dan juga RTM untuk menjawab persoalan mengenai penyakit berjangkit terutamanya COVID-19 pada sekarang. Selain itu, beliau sering menjalankan program-program pendidikan serta promosi kesihatan di kalangan masyarakat. Dan ahli panel kedua ialah Dr. Fatimah Begum Said Muhyiddin. Beliau merupakan pensyarah perubatan keluarga di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia dan beliau merupakan pakar perubatan keluarga di Klinik Pakar USIM Malaysia dan pengawal perubatan yang bertanggungjawab di Pusat Hemodialisis USIM. Beliau telah berkhidmat selama 20 tahun, mempunyai pengalaman bekerja di klinik kesihatan sejak 12 tahun, sejak 2004 sebelum menjadi pensyarah di USIM dan doktor bakar di klinik pakar USIM. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk sempentas bersama dengan ahli panel yang saya kira cukup hebat ini. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi pada petang ini dengan soalan yang pertama yang akan diajukan kepada Prof. Zulkhairi. Pada Prof. Maria Dr. Zulkhairi, soalan pertama, bulan Ramadan sama juga seperti bulan-bulan yang lain, sama seperti 11 bulan yang lain. Bezanya cuma kita makan di awal pagi kerana sahur dan di waktu malam ketika berbuka puasa. Jadi saya kira jarang-jarang masyarakat kita mengambil berat mengenai nilai makanan yang dia ambil, terutama sewaktu berbuka puasa dan selalunya kurang mengindahkan kesannya pada tubuh badan. Kadang-kadang bila kita buka puasa, kita pergi bazar kan, kita beli ayam percik, beli makanan-makanan yang seumpamanya yang kita kata kurang berkhasiat. Jadi bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menjaga keseimbangan keperluan pemakanan bagi tubuh kita semasa kita berpuasa? Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator Dr. Muhammad Faiz. Jadi seperti yang kita tahu, ibadat puasa dalam kalangan kita ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga serta tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, itu daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari, dalam arti kata lain daripada waktu subuh sampailah waktu maghrib. Dan kalau kita imbas kembali, COVID-19 ni telah banyak mengubah landscape sosial dunia, termasuklah cara pemakanan kita. Dan sama ada kita sedar atau tidak, kita telah masuk tahun ketiga berpuasa bersama-sama dengan situasi kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Jadi berbalik kepada kenyataan dan soalan saudara moderator tadi, saya teruja, malah amat bersetuju dengan kenyataan jarang-jarang masyarakat kita mengambil berat nilai makanan yang diambil, terutama sewaktu berbuka puasa dan tidak mengedahkan kesannya kepada tubuh badan kita. Seperti yang kita sedia maklum, keperluan badan kita
Untuk makan adalah berdasarkan aktiviti yang kita lakukan sepanjang hari. Ada orang yang bekerja lebih menggunakan kekuatan fizikal dan tenaga yang digunakan tentulah lebih. Dan kebanyakan daripada kita, terutamanya saya yakin yang menonton forum kita pada hari ini di USIM TV ni, daripada golongan yang bekerja tidak menggunakan banyak kekuatan fizikal tersebut. Tidak seperti pekerja bidaan, pekerja pembersihan ataupun pekerja-pekerja lain yang menggunakan tenaga fizikal mereka. Jadi keperluan makanan ataupun tenaga daripada sumber makanan ni berbeza. Namun keseimbangan antara semua zat yang terkandung adalah hampir sama, iaitu portion dia, itu bahagian dia, karbohidrat dia, protein dia, sayur-sayuran dia adalah sama tetapi dalam kuantiti yang berbeza. Apa yang sebenarnya kita rasa nak makan dan kita makan sampai puas tu adalah nafsu. Nafsu semata-mata. Sedangkan kita tahu dalam bulan Ramadan ni kita dituntut untuk mengawal nafsu kita. Ini termasuklah menjaga nafsu kita untuk kawal makan melampau. Kita elakkan daripada makan berlebihan. Dan makanan yang ringkas seperti kurma dan air kosong. Seterusnya hidangan yang berat selepas solat maghrib adalah antara amalan yang baik dan harus diamalkan oleh tiap orang Muslim Islam yang berpuasa. Penting sekali untuk kita mengawal kalori, iaitu pemakanan yang kita ambil secara sederhana, seimbang, ikut konsep suku-suku separuh ketika berbuka dan juga ketika bersahur untuk mengelakkan peningkatan berat badan, berlebihan obesiti dan juga mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit. Dan suku pinggan daripada kumpulan karbohidrat seperti nasi, mi ataupun roti, suku pinggan lagi daripada sumber protein seperti ayam, ikan ataupun telur, manakala separuh pinggan lagi adalah buah ataupun sayur. Jadi kalau masyarakat kita kadang-kadang kita terbalik penuh nasi, lepas tu lauk pun penuh jugalah kadang-kadang kurang, kadang-kadang penuh juga, lepas tu buah, kadang-kadang makan buah, dia tak makan sayur, tak makan buah. Jadi inilah salah, ini bukan makanan yang seimbang. Jadi saya menyeru supaya kita sama-sama menghadkan pengambilan makanan yang tinggi gula. Ini sebab kalau bulan Ramadan ni buka puasa kan, kita minum air manis, kita konon-konon nak dapat tenaga, walhal kita dah makan kurma dan ikut sunnah makan kurma. Kalau kita makan tak adalah dikatakan makan banyak itu bagus, 10 biji, 20 biji kurma, tidak 3 biji pun dah cukup sebenarnya, cukup. Dan kita hadkan bubur, kita hadkan tinggi gula manis-manis apa semua ni, kalau boleh kurangkan, kalau boleh elakkan pun tidak apa dan kurangkan juga pengambilan makanan yang berlemak, minyak dan asin. Jadi saya kira mungkin lepas ini kita akan pergi kepada soalan seterusnya dan juga kita huraikan dengan lebih panjang lebar lagi dan lebih detail lagi, insya-Allah. Saya kembalikan kepada saudara moderator Dr. Muhammad Faiz. Okey, terima kasih Prof Maria Dr. Zul di atas penerangan. Betul, dan saya dapat simpulkan daripada apa yang Prof Zul beritahu tadi, apa yang penting adalah kita menjaga keseimbangan pemakanan dan mengawal nafsu. Itu adalah benda yang penting, sebab kadang-kadang bulan puasa ni ialah kan kita kata dalam apabila kita pergi bazar Ramadan, buah-buah ni kadang kita tak nampak sangat di bazar Ramadan, kita nampak benda-benda lain kan yang lebih menarik perhatian. Dan saya tertarik dengan pendapat Dr. Zul tadi yang seperti mana buah kurma tu kadang-kadang kan, kalau ikut sunnahnya tidaklah menganjurkan makan kurma sampai 1 pinggan. Kadang-kadang setengah orang dia bila dia buka puasa dia makan kurma sampai 1 pinggan. Memang itu adalah sesuatu yang saya rasa pemahaman yang salah lah. Okay, terima kasih kepada Prof Zul. Bercakap tentang pemakanan, saya rasa tidak lengkap kalau kita tidak seimbangkan dengan senaman ataupun aktiviti yang digunakan untuk membakar kalori tersebut. Okey, jadi soalan kepada Dr. Fatimah. Okey, soalan pertama kepada Dr. Fatimah. Apabila bercakap tentang senaman ataupun exercise, rata-rata daripada kita berasa agak sukar untuk membuat aktiviti senaman semasa bulan puasa. Bilakah waktu yang terbaik untuk melakukan senaman ketika berpuasa dan berapa lama tempoh masa yang sesuai? Adakah waktu lepas sahur kita kena berjoging terus, ataupun sebelum berbuka puasa, ataupun tengah-tengah hari terik kita pergi angkat berat. Jadi kita nak mendapatkan penjelasan daripada Dr. Fatimah. Dipersilakan.
Sebenarnya ramai orang mungkin ada pendapat bahawa exercise tu tidak perlu dilakukan di bulan Ramadan, ya. Sebabnya kadang-kadang diorang rasa kalau diorang buat exercise nanti cepat jadi penat, so tak dapat nak teruskan berpuasa sepanjang hari. Well, sebenarnya pendapat tu partially betul, ya, sebab di bulan Ramadan ni yang paling penting ialah ibadat kita dalam satu-satunya bulan yang sangat-sangat berharga ni lah. Sekiranya manusia mengetahui betapa hebatnya amalan di bulan Ramadan ni, manusia mahu bulan Ramadan ni sepanjang tahun kan. Sebenarnya dengar tak silap saya hadis lah, Dr. Faiz lagi arif daripada saya ni bab ni. Ya, akan tetapi perlu sangat ya kita teruskan exercise di bulan Ramadan, terutamanya kita ni yang bukanlah seorang atlet dan sebagainya kan. Kita adalah orang biasa yang melakukan aktiviti seharian, pergi kerja dan balik kerja macam biasa dan tanggungjawab di rumah dan sebagainya. Sebenarnya exercise ni dia bukan hanya untuk fizikal tetapi juga untuk psikologi kita, ya, untuk kita rasa mood kita lebih baik dan sebagainya. So berbalik kepada soalan Dr. Faiz tadi, bilakah waktu yang sesuai? Okey, kalau saya dapat interact dengan orang di luar sana, saya nak tanya, bilakah anda rasa waktu yang paling sesuai untuk diri anda? Sebab jawapan dia sebenarnya terletak pada diri kita sendirilah, ya. Sebab kita je yang tahu bilakah waktu yang paling sesuai. Tapi generally dia ada 3 masa yang sesuai, ya. Just before buka puasa, okay, lebih kurang sejam sebelum buka puasa. And then just after buka puasa, right? Just after buka puasa dan juga sebelum bersahur ataupun selepas bersahur. Okey. Kalau sebelum buka puasa itu adalah antara waktu selamat lah. Ya, sebab apa? Kalau kita rasa badan kita tak kuat, kita just exercise 15 minit sebelum buka puasa. Tapi waktu tu kita nak fokus lebih kepada berdoa kan, sebab insyaAllah waktu tu waktu berdoa. So mungkin sebelum tu, ya, 15 minit sebelum tu kita exercise sikit. Okay, sebabnya bila kita berexercise, kita akan mula terasa penat, ya, letih, haus dan sebagainya. So bila kita buka puasa, kita dah boleh terus minum atau makan macam biasalah. Okay. Ada satu lagi masa iaitu selepas berbuka puasa. Okey, kalau selepas berbuka puasa, saya cadangkan selepas berbuka puasa dia ada 2 masa. Satu, sama ada segera selepas buka puasa iaitu mungkin orang nak makan kurma, minum air, solat maghrib, ya, dia bagi masa 5 minit macam tu, dia boleh exercise. Okey, itu satu masa. Yang kedua ialah dalam 2 jam, ya, lepas kita balik solat tarawih, kita boleh exercise juga. Okey. Dan juga masa yang seterusnya ialah sebelum bersahur. Kita boleh ambil masa dalam 15 minit untuk exercise ataupun selepas bersahur. Okey. Apa yang saya nyatakan daripada tadi adalah apa situasi yang ideal, ya, yang orang rasa diorang boleh buat. Tetapi saya rasa ya jawapan bilakah masa yang paling sesuai itu terletak pada kita lah. Sama ada badan kita dapat menerima, dan kedua ialah sama ada kita berkesempatan. Okey, tapi apapun ya, sebenarnya exercise ni tidak mengambil masa yang lama. Cuma dia akan ambil masa dalam 15 minit hingga 20 minit pun sebenarnya dah memadai. Saya sendiri pun sebenarnya kalau nak exercise lah ya, kalau di bulan Ramadan ni saya lebih suka selepas tarawih. Lepas tarawih rasanya ada lebih banyak masa untuk diri sendiri, ya, untuk cuba exercise dalam 15 minit di rumah lah. So adakah saya menjawab soalan Dr. Faiz tadi? So itulah, ya, sebelum berbuka puasa, ya, sejam sebelum buka puasa, lebih kurang selepas buka puasa, tapi kita waktu tu nak fokus kepada ibadat lah sebabnya Ramadan ni masanya sangat berharga kan. So ibadat lebih penting. So kita tunggu lepas tarawih. Okay, and then seterusnya sebelum kita complete sahur, ya, dalam pukul 5, 4:30 pagi, 5 tu waktu yang sesuai juga untuk exercise. Then selepas bersahur lah. Tapi saya cadangkan selepas bersahur lebih baiklah jangan exercise sebab kita nak reserve energy for next 8 hours sampai nak buka puasa tu nanti. Okay, Dr. Faiz.
Okey, terima kasih pada Dr. Fatimah di atas penjelasan yang diberikan. Jadi saya kira exercise ataupun senaman ni masih lagi penting untuk dijalankan ketika walaupun kita berpuasa, kerana dia akan memberikan keseimbangan lah kepada bahaya kita, macam Dr. Fatimah bagi tahu tadi, bukan kata untuk fizikal tapi untuk mental, dan juga dia akan beri kesan kepada kita punya emosi dan mood serta seumpamanya. Okey. Jadi terima kasih Dr. Fatimah. Jadi kita meneruskan kepada soalan seterusnya berbalik kepada panel yang pertama, iaitu Prof. Madja Dr. Zul. Jadi Prof. Zul, apakah terdapat jenis-jenis makanan tertentu yang sesuai diambil ketika waktu sahur, berbuka dan moreh? Dan bagaimana pula dengan jenis makanan yang perlu dielakkan, terutamanya ketika moreh? Kalau kita tengok moreh waktu zaman kita sekolah dulu, moreh kadang-kadang bubur kanji tu dia bagi. Tapi sekarang ni kalau kita tengok masjid-masjid, terutamanya kalau di belah-belah utara, di kampung saya, kadang-kadang dia bagi nasi biryani, dia bagi nasi kandar, dia bagi KFC pun ada, masjid kat depan bagi KFC. Jadi apakah makanan yang sesuai? Adakah benda yang kita kata kalau kita ambil berat sangat untuk moreh, macam mana dengan kesannya? Okey, silakan Dr. Okey, itulah Dr. Faiz sebut tadi, moreh macam-macam, buka puasa macam-macam. Ni saya teringat balik tadi Dr. Fatimah sebut ramai orang sebenarnya yang berharap Ramadan ni sepanjang tahun. Sebab ni lah mungkin selain daripada ada moreh, ada pasar Ramadan kalau sepanjang tahun ada pasar Ramadan, tentulah senang kan. Tentulah senang untuk kita membeli juadah, tentulah senang untuk para penjual pun alhamdulillah rezeki dia mungkin rezeki sepanjang tahun. Penjual kuih raya mungkin dapat menjual sepanjang tahun. Itu antara fadilat lah saya boleh katakan. Kelebihan kalau sepanjang tahun kita ada bulan Ramadan ni. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, berbuka sebenarnya kita disarankan untuk mengambil makanan yang ringkas terlebih dahulu, seperti kurma ataupun air kosong. Ambil makanan yang tinggi serat seperti buah ataupun sayur untuk memberikan kita punya sistem imuniti badan kita berada dalam tahap yang optimum. Ini juga boleh diambil sesuai diambil buah. Ini sesuai diambil pada ketika moreh. Sebenarnya pengambilan sayur dan buah pada bulan puasa ni penting, selain daripada memberikan kita vitamin, zat-zat tambahan, dia perlu juga untuk menghilangkan kejenuhan. Sebab kalau kita berpuasa kehilangan air dalam badan, air pun kurang, boleh menyebabkan sembelit sebenarnya. Jadi pengambilan buah dan sayur ni boleh mengelakkan sembelit, selain daripada mengelakkan kita mudah dijangkiti penyakit. Dan sayur, buah memberikan rasa kenyang yang lebih lama lagi banding dengan makan nasi, banding dengan minum air. Bukan saya bukan kata minum air jus tu, jus oren tu, cordial jangan, cordial tu gula sebenarnya, gula dengan perasa. Betul. Jadi minum buah yang betul, makan buah yang betul, bukan minum cordial. Kalau cordial tu dia campur tu, itu gula sebenarnya. Dan juga dia tak banyak lah membantu. Mungkin dia ada tambah sikit vitamin C punya sintetik dalam tu. Dia kata tinggi dengan vitamin C, tinggi dengan serat, dia masuklah sikit serat dalam tu, sintetik. Sebenarnya seelok-eloknya ambil daripada sumber yang natural, dan bahan-bahan makanan, protein, sumber protein bukanlah sumber protein yang terproses. Elakkan nugget apa ni, kadang-kadang kan nak mudah kan masakkan nugget, sebab anak suka makan nugget, anak suka makan sosis, masakkan itu untuk sahur supaya berselera makan. Tidak, berikan makanan daripada sumber-sumber yang natural. Kalau ayam tu, ayam yang kita kita masak sendirilah, nak kata kita sembelih sendiri kan, cabut bulu sendiri tu tidaklah, tapi kita masak sendiri, kita proses sendiri. Dan makanan-makanan seelok-eloknya yang sesuai diambil ketika sahur, ketika berbuka ataupun ketika moreh ialah makanan yang kita masak sendiri. Betul. Apa? Sebab kita tak tahu siapa yang masak, kita tak tahu kebersihan makanan tu macam mana. Kita tahu yang mengendalikan makanan tersebut adalah sekiranya dibeli
adakah pengendali makanan tersebut ialah pengendali makanan yang berdaftar, okey berdaftar satu hal, mengetahui cara-cara pengendalian makanan yang betul, yang bersih, selamat dan betul. Ini sangat-sangat penting sebenarnya sebab kalau kejadian keracunan makanan dah puasa kan, puasa kita fikir puasa, lemak, letih, cirit-berit pula, sakit perut pula, boleh kita berpuasa. Kalau kena COVID pula nanti kan. Kena COVID pula. Ini tidak menepati hasrat puasa tersebut betul lah, puasa untuk ni kata orang merasai penderitaan, mungkin merasai lapar dan dahaga, tapi lapar dahaga campur cirit-berit, campur keracunan makan, ni tidak betul Jadi masak sendiri, itu yang seeloknya. Kalau kita nak beli jangan berlebih-lebih beli. Kalau makanan yang beli tu kita beli, kita pastikan makanan tersebut kita lihat dahulu. Kita lihat kalau sebenarnya dia punya ni ialah lihat kalau boleh sentuh tekstur dia, ataupun lepas tu bau basi ke tidak, nanti marah orang kan, apa ni nak pergi nak beli makanan tu nak cium dulu kan, tak ni kita tengok makanan tu dah berbuih ke, makanan tu elok ke tidak. Kalau kita tahu makanan dalam tekstur yang sebenar macam mana kalau kuah kari dah buih-buih tu, kalau teh tarik buih betul, kalau kuah kari dah buih-buih tu kemungkinan besar dia dah basi. Jadi ini semua boleh menyebabkan keracunan makanan dan tidak sesuai diambil ketika sahur ke, ketika berbuka ke, ketika morning ke, tidak sesuai. Kalau anda peminat kopi, peminat teh sebab lagian sangat nak minum kopi, minum teh kan, sebenarnya perlu dielakkan kalau minum masa buka sikit boleh lah, tapi masa sahur perlu dielakkan kerana ini minuman jenis macam ni dia mengandungi kafein. Kafein boleh menyebabkan anda kerap membuang air kecil dan nanti cepat rasa kering dia tu. Cepat minum berapa banyak pun air teh tu, nanti cepat lagi pergi toilet banyak kali, cepat rasa haus. Berbanding dengan anda ambil air kosong dalam kuantiti yang sama. Makanan berat seperti mi, nasi biryani KFC tidak sesuai ketika morning, sebab ada juga yang makan murtabak, roti canai. Kalau di belah pantai timur makan colek. Tahu colek ni semua bukan makanan yang sesuai untuk moreh, dan budaya ini harus dihentikan. Betul nak menyumbang makanan untuk orang lepas main tarawih, tetapi sebenarnya mungkin boleh memudaratkan kerana makan yang kuantiti yang banyak. Dah lah sahur tadi berbuka makan banyak. Makan pula morning seolah-olah itulah sahur dia, tak jumpa sahur dah, tapi nanti pagi bangun pula sahur pula dia makan kan. Ini semua tak betul Ini semua kitaran pemakanan itu disrupted ataupun terganggu. Ini makan ketika hampir waktu tidur. Sebab moreh ni sebenarnya kan, kalau orang makan moreh dia untuk bagi tenaga supaya lepas tu sambung balik beribadat. Semayang lagi, sambung lagi tarawih, sambung lagi tidur sekejap, sambung lagi tahajud dan sebagainya. Boleh tak? Ni balik lepas moreh balik terus tidur. Makan menghampiri waktu tidur boleh menyebabkan masalah pencernaan Nanti rasa nak makan tidur terlentang. Okey, lepas tu nanti termenyiris sikit ataupun termenyarat sikit, lepas tu nak muntah. Rasa macam naik segala isi makanan tu Masalah pencernaan boleh berlaku. Boleh juga menyebabkan risiko berat badan naik dan kegemukan. Jadi makanan pedas makanan pedas pun boleh mengganggu perut fungsi perut Kalau pedas boleh menyebabkan cerit-berit. Saya kira haruslah dielakkan, terutamanya ketika sahur, sebab nanti kalau dah cerit-berit macam mana nak berpuasa sepanjang hari. Yang penting kita makan makanan yang seimbang, makanan yang kita tahu menyihatkan dan selamat. Kalau kita nak beli pula, kalau kita tengok, kalau di kadang-kadang di pasar Ramadan banding dengan kedai biasa, saya yakin kalau di restoran, di kedai biasa, di premis makanan yang tetap ni memang mereka ni sepanjang tahun berniaga makanan yang sama. Kadang-kadang ini di pasar Ramadan ataupun bazar-bazar sementara ni, inilah waktu itulah mereka pertama kali masak makanan tersebut. Kalau kita tengok kes-kes keracunan makanan misalnya agak-agak buih dia kata, sebab masak daripada telur yang tidak dimasak
ataupun kes-kes keracunan makanan berkaitan dengan salmonella. Salmonella ni boleh dapat daripada telur yang tidak dibasuh. Makanan mengandungi telur seperti murtabak lah, roti telur, akok dan sebagainya. Ini semua boleh menyebabkan keracunan makanan. Jadi selain daripada seimbang, sihat dan selamat itu adalah penting diambil pada waktu-waktu ini. Jadi janganlah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tak selamat, tak sihat. Makanan-makanan yang banyak pun tak selamat dan tak sihat. Terima kasih Prof. Zul di atas perkongsian dan betul, saya amat setuju dengan Prof. Zul. Kadang-kadang kita kata moral ni dia dah jadi macam satu budaya, walaupun budaya itu kurang sihat, tetapi dia jadi macam dah salah satu waktu tambahan pemakanan, waktu tambahan untuk kita makan ketika bulan puasa. Kita ada sahur, kita ada berbuka puasa, ada moral. Dan kadang-kadang orang memilih masjid ni dia tengok moral tu dulu apa kan. Masjid ni moral apa? Masjid ni moral apa? Masjid ni tak seronok, dia pergi masjid yang moral yang lagi kau kan, gitu tu yang lagi ni. Okey. Jadi terima kasih kepada Prof. Zul atas penjelasan tersebut. Soalan kedua kepada panelis kedua kita, Dr. Fatimah. Okay, jadi Dr. Fatimah telah cerita tadi sikit tentang waktu yang sesuai untuk senaman. Sekarang bagaimanakah cara senaman yang bersesuaian dilakukan ketika berpuasa? Adakah kita kata senaman yang pergi ke gym ke, angkat berat ke, senaman kardio kan? Sekarang ni banyak-banyak jenis senaman, banyak jenis app. Kalau kita tengok zaman Nabi dulu, perang Badar tu perang pertama yang berlaku dalam bulan puasa. Adakah kita nak kena pergi perang esok kan? Jadi saya minta penjelasan daripada Dr. Fatimah tentang perkara ini. Okey, terima kasih Dr. Faiz. Soalan yang cukup bernas ya. Cara senaman yang bersesuaian. Okey, sebenarnya senaman ni is very individualized. It's very individualized. It depends on us lah, depends pada pesakit tu atau pada diri kita sendiri, maaf ya. Pada diri kita sendiri. Kalau kita rasa kita ni muda, maybe kita boleh exercise dengan lebih lama lah. Kalau kita rasa diri kita tua, mungkin kita akan exercise sedikit-sedikit. Tapi generally kalaulah mereka yang berumur di awal 20-an, anda masih muda, masih mempunyai tenaga yang banyak, anda boleh melakukan exercise dengan lebih. Kalau di usia 30-an, saya rasa exercise masih boleh diteruskan seperti mereka yang di usia 20-an. Akan tetapi kita kena aware that sports injury can be common during exercise. Kenapa saya kata sports injury? Kadang-kadang kita lupa kita makin tua, kita makin buat exercise yang agak lasak, ataupun kita tidak, macam mana kita take it easy lah, maksudnya tak pakai pakaian yang sesuai, tak pakai kasut yang sesuai, and kadang-kadang ada yang main dumbbell, dumbbell yang konon-kononnya dia boleh angkat berat lah, end up lepas tu dia dapat cervical injury, sama ada cervical injury ataupun prolapse intervertebral disc, masalah tulang belakang dan sebagainya. So dan mereka yang di usia 40-an lagi lah, 40-an ke arah 50-an, kalau exercise tu tak sesuai, kadang-kadang dia boleh menyebabkan fracture, tulang patah dan sebagainya. So that's why saya kata tadi exercise ni very individualized lah. Tapi benefit daripada exercise tu memang tidak dapat dinafikan, sebab saya sendiri bekerja di klinik kesihatan, saya melihat kalau pesakit ni memang jenisnya exercise yang konsisten. Untungnya kita jadi orang Islam ni, Rasulullah dah ajar kita. Ibadat pun kita kena konsisten. So kita bawa lah konsistensi tu. Maksudnya tiap-tiap hari kita buat sikit-sikit, kita buat dalam semua perkara, dari segi perkara makan secara seimbang, exercise secara seimbang dan sebagainya. So ideally sepatutnya exercise ni sepatutnya kita buat setiap hari lah, sama ada 30 minit, 15 minit ke 30 minit, lebih kurang begitu. Kalau ikut guideline, tak ada guideline yang exactly proper lah yang menyatakan mesti macam ni, tak. Tapi guideline kat Malaysia ni terutamanya untuk pesakit diabetes, dia ada menyatakan exercise about 150 minutes per week. 150 minutes per week is adequate enough.
Okay, so maksudnya kalau 150 minutes per week kita bahagi is about 2.5 hours, and this 2.5 hours if you divide into the days it will be like 30 minutes per day, 5 times a week, 5 kali seminggu 30 minit. Kalau nak jadikan 15 minit, pecahlah sendiri. So that's why saya kata exercise ni individualize, kita ikut keselesaan masa kita, keupayaan kita dan sebagainya. Janji kita dapatlah sedikit benefit daripada situ. Okay, awal-awal tadi saya ada sebutkan exercise ni dia bukan hanya untuk kesihatan fizikal tapi juga untuk kesihatan psikologi kita, kesihatan mental kita, untuk kita rasa happy dan sebagainya. Okay, saya ceritakan sedikit pengalaman saya macam mana exercise ni membantu kesihatan psikologi ya. Saya sendirilah ya, di zaman sekolah dulu saya lari, lepas tu dah masuk universiti, belajar bersama Dr. Zuhairi lah ya, dah tak lari dah. Di UIA tak sempat lari sebab medik terlalu busy. Okay, kemudiannya masuk dalam bidang kerjaya doktor dan berkeluarga memang semakin tak sempat lah ya. Sebab saya ingat kalau exercise ni saya kena buat proper sangat, mesti pergi padang dan sebagainya. So saya ada misconception pada ketika itu. Tapi selepas ni bila saya menambah ilmu, saya realise that exercise can be done anywhere. Yeah, it is okay, and it is even more helpful in Ramadan for you to do exercise inside your house. Better sebabnya kita tak terdedah pada matahari ya. Lepas tu kita boleh buat ikut masa yang sesuai dengan kita, dan kita boleh buat ikut exercise yang kita suka ya. Kita boleh juga sambil exercise tu sambil kita berzikir sebenarnya ya. Sebabnya apa saja kita buat dalam hidup kita ini adalah ibadat. Dan sebenarnya bila kita exercise tu, apa yang kita fikir kadang-kadang, ya Allah saya nak sihat, ya Allah ini salah satu usaha saya untuk sihat, ya Allah lihatlah pada usaha saya ni supaya Allah lindungi saya daripada sakit jantung, Allah lindungi saya daripada kencing manis, Allah lindungi saya daripada semua penyakit yang Allah ciptakan, sama ada penyakit fizikal ataupun penyakit mental ya. Sambil exercise tu anda boleh berzikir, berselawat dan sebagainya, so it will give you a sense of psychological health and also physical health. Dan sekiranya anda nak mendengar sedikit muzik ya, pun tak ada masalah sebenarnya. Macam kita sambil kita exercise, kadang-kadang kita pun tak tahu ya exercise nak macam mana ya, lagu mana ya. So kita on TV ataupun kita on laptop ya, kita tengok Zumba dan sebagainya, boleh je dalam 15 minit is adequate enough. 15 to 30 minutes lah lebih kurang. Okay, so itu secara general ya. Sekarang saya nak fokus kepada jenis-jenis exercise supaya kita tahu kita boleh buat exercise jenis apa di bulan Ramadan. Okay. Exercise generally is divided into two. Satu, aerobic exercise. Aerobic exercise ni ialah exercise yang melibatkan pergerakan lah. Pergerakan yang banyak seperti lari, seperti berenang, seperti membawa basikal, bawa basikal. Okay, itu aerobik. And then dia ada satu lagi senaman berbentuk statik. Okay, bila senaman berbentuk statik ni, dia ada dua jenis pula. Satu jenis yang melibatkan membina kekuatan otot. Okay, dan satu lagi jenis adalah senaman berbentuk regangan. Untuk mereka yang bekerja di pejabat, walaupun di pejabat anda masih boleh exercise. Ya, masih boleh exercise, itu senaman regangan. Okay, so saya balik kepada jenis-jenis tadi. Kalau aerobik tadi saya katakan, aerobik ni senaman yang berbentuk macam kita lari, kita berjalan dengan pantas, kita bawa basikal, kita mendaki, kita berenang, kita bermain badminton, tu aerobik. Okay, senaman jenis aerobik tidak begitu sesuai di bulan Ramadan. Okay. Kenapa saya katakan begitu? Kalau senaman bentuk aerobik ni, dia pun terbahagi kepada tiga. Sama ada high intensity, maksudnya kita lari sakan lah, lari sungguh, ataupun bawa basikal laju sungguh. Macam Dr. Fatimah dulu high intensity lah kan, di waktu belajar dulu. Itu zaman remaja. Zaman sekarang low intensity. Okay, so high intensity
intensity, lepas tu moderate intensity. Okay, moderate intensity ni contoh, okay, saya bagi tahulah tadi, kalau lari laju tu high intensity, lepas tu lari sederhana lah, lari-lari sederhana ni itu moderate, lepas tu lari-lari anak itu low intensity. Okay, kalaulah nak buat sangat aerobic exercise, moderate dengan low intensity ni boleh lah kalau nak buat aerobik ya. Tapi anda kena macam kita kena aware, kalau kita buat aerobic exercise ni kita prone to dehydration. Kita mudah hilang air. Kalau kita jenis rajin minum air, bolehlah nak buat aerobic exercise. Tapi kalau kita jenis yang minum air tak banyak, saya nasihatkan jangan buat aerobic exercise begitu banyak lah. Okay, dan kalaulah ya, di kalangan staff USIM pun ada yang very active sports kan, untuk mereka yang memang dah sedia maklum aktif sangat sebelum Ramadan tu, dalam bulan Ramadan ni bolehlah berehat, bagi badan rest. Tapi kalau macam saya ni yang tidak dapat nak aktif seperti dulu kala, so saya teruskan dengan kita teruskan macam Dr. Faiz ni aktif lagi, Dr. Zuhairi aktif lagi. Macam saya buat static exercise, iaitu untuk membina otot dan juga untuk meregangkan badan. Okey. Yang membina otot ni penting. Okey, kenapa penting? Ya, sebab okey, contoh saya tunjukkan bahu lah, tangan lah ya. Kita bila kita buat exercise, kita nak kekuatan pada otot-otot kita supaya sendi kita ni akan stabil. Kalau kita buat exercise yang menguatkan otot, sendi takkan hadapi masalah. Sebab sendi ni dipegang oleh otot. Samalah dengan lutut. Ya, kalau kita buat exercise yang menguatkan otot kaki, orang itu susah sedikit nak dapat masalah lutut. Sebab dia punya otot di kaki tu kuat. So risk of osteoarthritis is lower. Ya, kalau kita buat exercise yang melibatkan otot ni. Okey, kepada mereka yang sentiasa menghadap laptop ni, exercise regangan sangat-sangat penting. Duduk depan laptop pun boleh exercise. Sama ada kita gerakkan bahu ke depan, ke belakang dan sebagainya. Kita gerakkan leher, ataupun kita gerakkan badan, itu pun dikira exercise regangan. Sebab tu saya kata there is no reason lah sebenarnya kalau kita kata saya tak sempat lah nak exercise. Actually there's a lot of time. It's only the way how we think, sama ada kita rasa positif terhadap exercise. Kalau kita rasa positif terhadap exercise, tak kisah dekat mana pun kita boleh buat. Kita boleh buat exercise. Dan malah ilmu ni kita bawa balik, balik kampung nanti kita jumpa mak ayah kita, mak ayah kita katakan ada di antara mereka yang wheelchair, duduk di kerusi roda. Kita boleh bagi mereka motivasi, walaupun duduk di kerusi roda, walaupun berpuasa, masih boleh exercise. Macam mana exercise? Gerak je lah tangan. Atas bawah macam tu kan. Itu pun dikira exercise. Buatlah 15 minit dan sebagainya Setakat ikut kemampuan dirilah. Sekurang-kurangnya kita buat. Sekurang-kurangnya sebelum kita exercise, kita niat, ya Allah, saya exercise kerana-Mu, Kau bantulah aku sihat terus. Apa-apa pun kita redha lah. Okay, at least kita dah usaha. Okay, going back to exercise tadi tu saya nak nasihatkan jugalah kepada mereka yang mempunyai medical problem seperti diabetes, hypertension yang tinggi sangat ke yang tak terkawal, ataupun siapa-siapa yang ada sakit jantung lepas heart attack. Mohon dapatkan pandangan daripada doktor dulu termasuk dos yang ada stroke dan sebagainya lah. Ataupun diabetes tadi tu, maaf saya tak kata diabetes on insulin. Mereka diabetes on insulin, hypertension very uncontrolled yang stroke dan heart attack ni, dapatkan pandangan doktor dulu. Doktor, kalau saya nak exercise, apa bentuk exercise yang doktor cadangkan pada saya? Macam mana patut saya buat exercise tu? Sebab exercise ni ada juga kesan pada jantung. Dia memang biasanya kesan dia positif. Tetapi kita tak tahu kemampuan jantung kita bagi mereka yang dah ada penyakit lah. Kita tak tahu kemampuan jantung, so biar masa kita follow up tu kita dah sedia maklum tanya dengan doktor dulu, baru kita teruskan dengan exercise. Okay, so saya rasa dah panjang dah saya bercakap. Saya pass
back to Dr. Faiz. Okay, terima kasih Dr. Faiz. Okey, terima kasih Dr. Fatimah di atas penjelasan. Jadi kita jelas tentang perkara ni, yang mana exercise ni dia ada tahap dia dan kita sepatutnya tidak mencari alasan lah. Dan untuk mereka yang ada masalah perubatan, masalah kesihatan, kita bolehlah, kalau kita kurang yakin, kita bolehlah jumpa dengan doktor dulu, mendapatkan nasihat spesifik tentang apa yang patut dilakukan. Jadi terima kasih Dr. Fatimah. Jadi kita kembali kepada Prof. Madya Dr. Zul. Okey, jadi Prof. Zul, kita kata bulan puasa ni selalunya amal makruf nahi mungkar. Kita kata yang itulah kita selalu buat kan, buat amalan, tinggalkan kemungkaran, buat amalan ibadat, tinggalkan kemungkaran, dan perkara tu perlulah seharusnya sewajarnya diteruskan walaupun sehingga tamat. Apabila Ramadan ni tamat, bila masuk kita Syawal apa semua ni, kita kena meneruskan momentum itu. Sama juga dengan pemakanan ni Prof. Zul. Jadi bagaimanakah pola pemakanan yang diambil pada bulan Ramadan, bulan puasa ni, memberikan kesan kepada kehidupan kita pada bulan-bulan yang mendatang. Contohnya dalam bulan puasa ni dia kawal elok pemakanan kan. Kita kata dia makan suku-suku separuh. Habis Syawal lantak semua dia makan 3 pinggan 4 pinggan ni. Jadi apa pendapat Prof. Zul? Bagaimana caranya untuk kita mengekalkan momentum tersebut? Okay, itulah macam Dr. Faiz sebut tadi perkara yang baik kita harus teruskan. Namun kita berbalik pada konsep istiqamah tadi. Istiqamah tadi sebenarnya ialah perseverance ataupun ketetapan dalam melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh banyak kali dan berterusan. Itu dalam perkara yang baik. Istiqamah ni, kalau kita istiqamah benda yang tak baik tu, jadi dia punya kita dapat benda yang tak baik lah. Tapi apabila sesuatu yang baik itu kita lakukan secara berterusan, secara istiqamah, dan juga kita teruskan, ini adalah satu benda yang perlu kita amalkan. Namun amalan-amalan seperti pembaziran, membeli makanan dengan kuantiti yang banyak, membazir. Kadang-kadang kita orang Melayu ni macam ni, kita tak bazir. Kita makan lebih, lepas tu kita simpan dalam Tupperware. Simpan, lepas itu kita tengok lepas 3 hari dia naik cendawan, barulah kita buang. Sebab kita tak buang makanan-makanan yang elok, kita buang makanan yang tak elok. Kan? Itu tak boleh sebenarnya. Walaupun yang kita buang tu makanan yang tak elok kan. Kita kata kita tak buang, kita simpan dalam Tupperware. Lepas tu kita buang tu makanan yang rosak, tapi siapa suruh kita membazir the first place. Jadi sebenarnya berpuasa ni mengajar kita beberapa perkara. Puasa mengajar kita mengawal diri. Kawalan diri ni amat-amat penting dalam kehidupan kita. Kita kawal diri daripada makan, kita kawal diri daripada minum, kita kawal diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa ataupun menyebabkan pahala puasa kita berkurangan. Kita jadi marah, kita jadi duk komplain macam-macam. Dan juga pola pemakanan yang sedemikian, dan juga amalan-amalan dalam bulan puasa ni, kalau kita teruskan, kita dapat kita berjaya sebenarnya boleh mengawal diri kita. Lebih-lebih lagi dalam pemakanan lah. Dalam pemakanan kita, ini patut kita teruskan mengawal. Yang keduanya, puasa dapat mengawal kandungan gula, kandungan kolesterol dalam darah. Ini terbukti sebenarnya. Ini terbukti daripada kajian-kajian sains. Banyak dalam jurnal sains di peringkat antarabangsa pun mengakui, berdasarkan kajian-kajian mengakui benda yang sama. Dan sekiranya pola pemakanan ini diteruskan, masalah akibat kawalan gula dan kolesterol yang tinggi ini dapat diatasi. Seterusnya, daripada kajian juga membuktikan bahawa puasa ni dapat meningkatkan imuniti, mengawal emosi kita. Ni balik pada mengawal diri, mengawal emosi, dan juga bagus untuk kesihatan mental. Macam Dr. Fatimah cakap tadi, bukan hanya aktiviti fizikal, malahan berpuasa juga memang boleh memberikan kita kawalan emosi yang bagus, mendatangkan ketenangan, ada rasa keseronokan. Sebab itu dikatakan keseronokan bagi orang yang berpuasa itu ada berapa? Ada 2 kan. Satu ketika berbuka puasa, dan yang kedua ialah apabila dia berjumpa Tuhannya.
Jadi ini adalah antara yang kita patut teruskan, kita patut amalkan untuk menuju ke arah insan terbaik. Ini kita kena pergi ni, bukan hanya daripada sudut jasmani, rohani, sebab kita nak pergi ke arah insan yang terbaik ni. Jadi kalau sebenarnya kalau hari-hari yang mendatang, maksudnya bulan dah tak puasa lah, kita patut harus membanyakkan puasa-puasa sunat. Sebab tu dia ada puasa Isnin, puasa Khamis, puasa di hari-hari yang tertentu. Dan dalam sains pula ada yang disebut intermittent fasting, walaupun dia bukannya puasa yang disyariatkan, tetapi amalan berpuasa daripada sudut sains, daripada sudut kesihatan juga ada manfaat untuk mengurangkan berat badan dan seterusnya mendatangkan kebaikan-kebaikan lain daripada segi metabolisme, daripada segi kita punya semua organ-organ dalaman badan. Jadi sebenarnya walaupun kita ni banyakkan daripada kita ni orang Islam ni kita tahu puasa ni dapat pahala, puasa ni dapat manfaat, tapi daripada sudut yang lain, sudut sains pun turut sama mengakui benda yang sama. Malahan mereka yang bukan Islam kagum dengan kesungguhan orang Islam untuk berpuasa. Walaupun kita duduk dalam bilik siap-siap, kita boleh je minum. Macam orang duduk dalam bilik siap-siap boleh je tak menunaikan solat kan. Tetapi sebenarnya kita tahu, kita sebagai orang Islam, benda ini adalah dalam rukun Islam dan kita haruslah amalkan. Kalau kita amalkan di luar bulan puasa pun kita ada cara-cara tertentu, puasa sunat dan sebagainya. Sebenarnya kita buat ni adalah hidup kita ni sebenarnya apabila hidup kita berlandaskan syariah dan disokong pula dengan sains, insya-Allah sebenarnya kita di jalan yang benar. Itulah kesan yang kita nak kepada bulan-bulan mendatang ialah kesan yang positif, dengan syarat kita teruskan amalan-amalan yang positif, dengan syarat kita teruskan cara-cara yang betul. Kalau kita buat yang tak betul kan, kita masih lagi lalai ke, ini semua tak baguslah. Dan bulan-bulan mendatang kita ialah insan yang sama saja seperti sebelum ni. Tidaklah bulan puasa ini datangkan satu makna pada kita dan menjadikan kita berubah daripada biasa-biasa saja pada yang lebih baik, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Prof Zul di atas penjelasan. Jadi seperti mana Prof Zul bagi tahu tadi, kita sepatutnya meneruskan momentum kebaikan tu daripada segi aspek, bukan saja daripada aspek kerohanian, daripada aspek kesihatan, daripada aspek pemakanan, daripada aspek kesihatan mental. Walaupun apabila bulan puasa ini, bulan Ramadan ini meninggalkan kita, dalam erti kata kita perlu memenuhi momentum tersebut untuk menjadi insan yang terbaik di dunia dan akhirat. Okey, jadi soalan seterusnya kepada Dr. Fatimah. Jadi seperti mana Dr. Fatimah bagi tahu tadi, kadang-kadang ada individu ni dia memberi alasan ketika puasa menyebabkan akan lapar, akan hilang tenaga. Tetapi ada juga segelintir mereka, ataupun saya boleh kira kebanyakan daripada kita ni, kebimbangan mengalami dehidrasi itu merupakan salah satu sebab dia mengelakkan daripada melakukan senaman. Okey, dia takut kadang-kadang nanti bila puasa, bila setengah puasa melakukan exercise, apatah exercise yang ekstrim, dia akan keluar peluh yang banyak dan menyebabkan dia mengalami dehydration ataupun dahaga yang melampau kan. Jadi tiba-tiba nanti takkan nak buka puasa pula tengah-tengah sebelum waktu berbuka puasa kan. Jadi bagaimanakah cara untuk kita kekal dalam keadaan terhidrat semasa berpuasa dan pada masa sama kita melakukan aktiviti senaman. Maksudnya kita nak meneruskan pada kita ni dalam kuantiti air yang cukup walaupun kita melakukan senaman dalam bulan puasa. Jadi silakan Dr. Betul. Sebenarnya saya rasa kebanyakan orang sangat
sangat risaukan keadaan hydration sama ada kita ni cukup air ke tak ke di dalam bulan puasa dan sebagainya, terutamanya kita yang berada di Malaysia ni, negara kita panas kan, so hari yang panas tu kita cepat jadi kering. Okay, so bagaimana cara kita nak kekal terhidrat dan kita still boleh exercise at the same time kan? Okay, ideally sebenarnya kita kena minum 7 cawan air. Saya rasa ramai je yang tahu kita kena minum 7 cawan air. Dan seperti Dr. Zul dah cakap tadi kan tentang makanan seimbang, air dan sebagainya, ya, kita kena minum 7 cawan air dan sepatutnya 7 cawan air ni semuanya adalah air kosong. Elakkan air manis dan sebagainya seperti yang Dr. Zul cadangkan tadi lah. Sebab apa? Bila kita minum air kosong, air tu akan kekal di badan dan bantu kita dengan metabolisme badan lah, berbanding dengan air manis. Air manis ni mudah membawa penyakit. Okay, so sepatutnya kita minum 7 cawan air tu. Macam ni kita nak buat 7 cawan banyaknya ya. So kita buat minum sikit-sikit lah sepanjang buka puasa tu sampailah ke waktu sahur keesokan harinya. Ya, kalau rasa susah sangat sediakan air dalam botol, bawa masa tarawih dan sebagainya. Okay, so dan elakkan kafein seperti yang Prof. Zul cadangkan tadi ya. Prof. Zul mengatakan kafein akan menyebabkan kita hilang air daripada badan. So kafein memang sangat tak digalakkan kopi, teh dan sebagainya. Saya cadangkan untuk minum lebih kepada susu yang high calcium tetapi low fat. High calcium, low fat is a good source of milk. Kalau kita tengok hadis Rasulullah dulu kan, antara pemakanan yang dicadangkan adalah susu. Ya, sebab susu is a complete nutrition. Kalau kita ikutkan, it has all the vitamins, calcium, minerals, whatever adequate for the human body. So kita minumlah susu sepatutnya. Ya, kalau siapa yang tak lalu susu putih, bolehlah susu strawberry sikit ke susu coklat. Tapi susu strawberry coklat ni high kalori. Ya, memang senanglah nanti tak lama lagi nak dapat kencing manis darah tinggi, nak obes dan sebagainya. Okey, balik kepada kaitan antara hidrasi dengan exercise ya. Untuk kita nak mengurangkan risiko badan kita menjadi kering kerana exercise, dicadangkan exercise di dalam rumah, okay, ataupun di tempat yang ada teduh. Jangan expose bawah matahari directly, ataupun jangan juga buat exercise yang high intensity macam saya katakan tadi ya. Contoh Tabata ya, ataupun ada yang buat aerobik high intensity ke zumba high intensity ke, jenis-jenis exercise macam ni akan menyebabkan badan kehilangan air yang banyak. So that's why saya kata tadi, kalau nak exercise di bulan Ramadan, yang mild dengan moderate intensity sesuai di bulan Ramadan, tapi high intensity tak sesuai. Okay, lagi satu high intensity ni, dia isu dengan high intensity exercise ialah sepatutnya kan bila kita exercise, gula dalam darah, okay, dalam darah kita ni ada gula. Okay, gula yang hasil daripada kita makan lah. So exercise pada peringkat awal dia akan gunakan gula dalam darah. Okay, tapi dikala waktu Ramadan, gula dalam darah kita agak kurang. So bila gula dalam darah agak kurang, exercise akan menggunakan tenaga daripada lemak. Sebab tu actually di bulan puasa is a good time to lose weight. Ya, sebab bila kita exercise dalam keadaan perut kosong, ya, gula dalam darah rendah, the next source of energy is from the fat. Ya, so banyaklah lemak tu akan pecah. That's why sebenarnya kalau kita exercise sebelum berbuka puasa, it's actually very very helpful. Very very helpful in the sense that it help you to lose weight. So siapa yang rasa nak slim tu, bolehlah cuba. Tapi janganlah ambil masa 15 minit sebelum buka puasa. Kita reserve yang tu untuk doa. Okay, kita 15 minutes prior to that, sebelum buka puasa, 30 minutes lah kan, lebih kurang. So bolehlah kita exercise sikit kan. Berdiri dekat rumah tu, dekat atas kapet, jangan atas simen sebab kalau atas simen macam saya katakan tadi sports injury. Kadang-kadang kita baring atas simen tu tiba-tiba sakit belakang. Tiba-tiba masalah disc prolapse. Benda-benda macam tu memang boleh berlaku. Sebab tu kita ada exercise mat.
ya, pakai exercise mat ataupun atas kapet dalam rumah sementara tunggu sejam sebelum nak buka puasa tu, kita boleh buat mild to moderate exercise lah, apa-apa yang kita rasa sesuai. Biasanya antara exercise yang sesuai ialah kita panggil apa ya, squatting, ya, squatting is squatting. Dr. Faiz ni Arif ni bab sukan ni. Squatting is one of the best exercise lah. Kalau kita tanya trainers, trainers banyak yang akan suggest squatting because they call that as mother of exercise. Sebab squatting ni kita boleh lost energy. It also improve the strength of the muscles, kekuatan otot tulang, and also stamina badan. So squatting is very good. Okay, lagi satu ialah pumping tu, pumping. Siapa yang larat buat pumping, bagus. Banyak lelaki yang kuat kan buat pumping ni, perempuan yang susah sikit kadang tu. Tapi ada perempuan yang tough lah, sebab saya duduk di penjara Kajang kan. So saya punya jiran ada yang memang staff penjara Kajang ni, memang bagus lah bab pumping ni. Okay, and then satu lagi ialah lunges. Lunges ni dia macam bergerak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Okay, exercise ni semua anda boleh tengok di YouTube. Banyak dekat YouTube sebenarnya untuk guide kita the proper technique, the proper method, supaya exercise tu menjadi efektif pada kita. So kalau kita buat cara yang betul, insyaAllah kita tak lost much fluid from the body, because if we do the exercise prior to buka puasa, nanti masa buka puasa boleh minum air banyak, kita akan lebih haus, kita akan lebih banyak minum air at that time. So absorption badan pun akan improve. Okay, maaf ya tadi saya tak completekan ayat saya. Cara badan bertindak ialah bila kita tak ada gula dalam darah, kan dia akan refer balik, dia akan ambil tenaga daripada lemak, sebab tu kita boleh kurus. Okay, kalau kita buat high intensity exercise, dia akan ambil tenaga daripada muscles, iaitu protein muscles. So that's why high intensity exercise seperti lari, jogging kuat, basikal kuat, apa semua ni tak sesuai di bulan Ramadan sebenarnya. It can make us to fall sick jugalah indirectly. So kita sebenarnya nak exercise secara selamat, exercise secara berkesan. So kita follow the correct technique, correct way. Kalau kita exercise cara yang betul, insyaAllah kita tak dehydrated. Just do it at home and then protect yourself from the sunlight yang kat luar tu lah, yang panas-panas tu lah. So itulah antara caranya. Okay, and then finally kita kena kenal kita kena kenal badan kita. Antara tanda-tanda kita kurang air ialah, pertama, saya rasa semua orang pun sedia maklum, kita rasa bibir kita kering, mulut kita kering, lidah kita kering, kita mudah dapat ulcer. Itu antara tanda kita kekurangan air. Kita akan rasa kulit kita kering, kulit mengelupas, lepas tu mata pun rasa macam kering, seluruhnya kita rasa kering. Itu tanda-tanda. Kalau dah ada tanda sikit-sikit tu, perbanyakkan minum air. Buka puasa banyakkan minum air. Berbanding ambil solid food, better ambil air. Kalau ambil solid food, ada possibility kalau tak proper digestion dan orang tu pergi buat exercise, they can end up having choking. Tersedak. Daripada perut dia pergi ke paru-paru pula. So that's why lah, sebenarnya lebih baiklah banyakkan minum air dan rehat sebentar and exercise. Okay Dr. Faiz, saya harap saya menjawab soalan Dr. Faiz. Okey, terima kasih Dr. Fatimah di atas penjelasan yang diberikan. Jadi memang amat menarik. Kita masih lagi boleh melakukan senaman di dalam bulan puasa, tapi kita mengurangkan risiko-risiko untuk mendapat dehydration tersebut. Seperti mana Dr. Fatimah beritahu tadi, kita duduk di bawah tempat yang teduh, atau kita exercise dalam rumah dan melakukan low intensity exercise. Okay? Jadi soalan yang seterusnya, dan saya kira ini adalah soalan yang terakhir untuk first round ini, kepada Prof. Dr. Zul. Jadi ramai yang mengatakan bulan puasa boleh dijadikan sebagai titik tolak untuk mendapatkan berat badan ideal. Tetapi saya rasa ramai juga yang mungkin kecewa kan bila pergi waktu raya nanti orang kau ni kenapa macam lagi tambah berat badan kan. Jadi mohon komen doktor berkaitan dengan perkara ini. Silakan. Ya, untuk jawapan kalau nak tanya saya simple jawapan, saya akan kata boleh dan ya.
Memang ada kajian yang menunjukkan bahawa penurunan berat badan boleh dicapai dengan berpuasa. Namun kalau situasi ini hanya boleh dicapai oleh mereka yang mengalami kalori defisit. Maksudnya jumlah yang masuk kurang daripada jumlah yang diperlukan, ataupun jumlah penggunaan tenaga melebihi tenaga yang diperolehi daripada makanan. Jadi kalori defisit ini boleh dapati dengan cara kurang makan ataupun dengan cara yang Dr. Fatimah sarankan, aktiviti fizikal termasuk senaman. Ini kita kena faham untuk mendapatkan berat badan ideal. Separuh orang tak jauh tak jauh tersasar mungkin daripada berat badan ideal soalan tadi kan, berat badan ideal kan, mungkin dia tersasar 2-3 kilo daripada berat badan ideal insya-Allah boleh dicapai. Kalau berat badan ideal dia 30 kilo, 50 kilo lagi nak capai tentu confirm tidak boleh dicapai. Itu jawapannya tidak. Kerana kalau nak mencapai berat badan yang selamat per week 0.5 sampai 1 kilo je seminggu ataupun 4 kilo seminggu, itu penurunan berat badan yang selamat. Kalau nak mencapai macam saya cakap tadi lah, kalau 3 kilo ke 5 kilo dalam masa sebulan bolehlah capai berat badan ideal kalau menghampiri ideal. Kalau 30 kilo nak turunkan dalam masa sebulan bukan saja mustahil, kalau boleh pun dengan cara biasa mustahil tanpa menyakitkan. Kalau dia berdatangkan sakit bolehlah. Dan sebenarnya kalau kita banyak tidur puasa kan, orang kadang-kadang banyak tidur siang hari, kononnya sunat tidur siang hari, saya tak tahulah orang kata banyak tidur di siang hari. Saya bekerja tiap hari siang tak boleh nak tidur. Jadi banyak tidur di siang hari berpuasa, lepas tu makan pula dengan banyak dan tak terkawal. Minum pula banyak, tak terkawal juga. Minum air manis pula tu. Boris seolah-olah tidak akan bersahur. Ini semua tidak akan menjayakan impian anda. Saya berani kata ini tak akan menjayakan impian anda. Malahan perkara-perkara ini termasuk dalam perkara-perkara yang ditegah dan amalan-amalan yang tidak baik. Jadi saya menyeru kepada semua untuk menghayati erti puasa sunnah. Kita kembali kepada erti puasa sunnah. Adakah erti puasa ni untuk mendapatkan berat badan ideal? Tidak, bulan puasa ini ialah bulan ibadah. Bulan ibadah ni sebenarnya untuk kita membanyakkan ibadah, menghayati makna sebenar berpuasa. Kalau nak dapat berat badan ideal ni sampingan je lah. Sampingan tu boleh lah. Itu bonus. Bonus Allah bagi kepada kita kerana buat puasa betul-betul kita berjaya menghayati erti puasa. Bonus dia menghilangkan menurunkan berat badan sikit, mendapatkan berat badan yang ideal. Kembali kepada sunnah adalah amalan yang terbaik dalam Islam. Jadi apa yang agama suruh kita ikut, apa yang Islam tegah, Islam larang kita tinggalkan. InsyaAllah kita akan beroleh keberkatan. Itulah serba sedikit lah komen saya lah. Boleh, tetapi sebenarnya untuk mencapai itu sesuatu yang susah, tapi boleh dicapai. Anggaplah puasa ni sebagai titik tolak untuk anda mendapatkan berat badan ideal. Itu boleh. Itu insya-Allah boleh tercapai dan lakukan secara istiqamah. Bukan hanya makan. Makan sebenarnya ada separuh orang tu dia nak dapatkan berat badan ideal, dia nak bersenam apa semua hari-hari bersenam, tapi lepas bersenam je makan roti canai, minum pula teh tarik, 3 keping roti canai teh tarik, tak berjaya. Sebab untuk mendapatkan berat badan yang ideal ni sebenarnya 80% datang daripada pemakanan kita, diet kita, 20% datang daripada senaman, aktiviti fizikal. Jadi kita kena ada ilmu lah untuk turunkan berat badan ni. Bukan sesuatu yang mustahil, tapi dengan ilmu yang betul, dengan strong willpower ataupun kehendak yang betul dan kuat keazaman yang teguh, itu boleh dicapai. Sebab kalau nak tanya saya nak turunkan berat badan susah atau tidak, pada saya tak susah sangat kerana saya dah buat dan telah berjaya. Tapi bukan dalam masa yang singkat lah, dalam masa sebulan tak mungkin lah. Dan bahkan masa yang
yang hampir setahun, itu pun tak dapat lagi berat badan yang ideal. Sebab yalah kita ni tahu kadang-kadang ilmu tu tanpa amalan, ataupun ilmu tu kita ada tinggi ilmu tapi amalannya kurang, istiqamahnya kurang. Itu pun manusia kan, manusia memang macam tu. Jadi insyaAllah istiqamah, makan, kawal makan dan juga exercise boleh mencapai impian anda, impian kita semua. Saya rasa kita semua lah kan, bukannya impian saya saja, bukannya impian Dr. Fatimah. Mungkin Dr. Faiz okey, BMI okey Dr. Faiz, alright, ke dah berat badan ideal belum lagi? Berat badan ideal Faiz. Jadi kita semua impian ramai orang. Kita sama-sama berdoa supaya kita kembali kepada makna sebenar puasa tersebut, hayati makna sebenar bulan ibadah, bulan Ramadan ni, dan bonus kurang berat badan tu adalah bonus saja, insyaAllah. Okey, terima kasih pada Prof Zul di atas penjelasan yang saya rasa cukup jelas, yang mana kita perlu menghayati balik apa sebenarnya tujuan kita berpuasa, dan kesan sampingannya kalau kita dapat mencapai berat badan yang baik, dia adalah merupakan salah satu bonus. Dan saya kira kita boleh kaitkan dengan yang poin sebelum tadi, yang mana kalau sesiapa yang masih lagi belum mencapai berat badan ideal, mungkin dia masih perlu istiqamah dan meneruskan siasatan keseimbangannya walaupun selepas Ramadan tamat. Okey, terima kasih kepada Prof Zul. Jadi soalan yang terakhir, dan saya kira ini adalah soalan yang terakhir untuk kedua-dua panelis, kepada Dr. Fatimah. Pada pandangan doktor, mengapakah seseorang itu perlu tetap melakukan aktiviti senaman walaupun ketika dia sedang berpuasa? Silakan doktor. Okey. Kenapa perlu teruskan exercise senaman walaupun berpuasa? Jawapan dia adalah kerana senaman itu mudah dan efek dan impact daripada senaman tu sangat tinggi. So macam contoh kita bekerja di pejabat kalau di pejabat kita boleh buat aktiviti regangan macam saya cakap tu kan. Kita boleh gerak-gerakkan bahu, gerak-gerakkan leher, itu pun dikira senaman. Okey, kita boleh buat exercise yang squatting sekejap je buat kat bilik kita ke kan, dekat tempat yang ada privacy sikit ke, kat surau perempuan ke, buatlah squatting sekejap. So kita masih boleh melakukannya. Dan apa yang kita akan dapat daripada situ kita akan realise bila kita teruskan exercise, kita akan lebih bertenaga, kita akan rasa lebih sihat, lebih cergas dan lebih alert. Kita tak mudah mengantuk. Kalau mereka yang kurang exercise memang mudah mengantuk. Kerana apa? Metabolisme mereka rendah. Itu antara faktornya lah. Of course lah bila tak cukup tidur memang akan mengantuk kan. Tapi kalau mereka yang rasa macam alah kenapa je asyik mengantuk aja rasa. Itu kerana mungkin diri kita kita tak mengekalkan kecergasan badan kita dengan exercise. So saya harap bila dah bertambahnya ilmu ni, insyaAllah kita akan teruskan exercise macam saya kata, mild exercise, moderate exercise, static exercise, exercise yang berbentuk membina otot dan juga meregangkan badan. Exercise macam ni kita akan teruskan di bulan Ramadan walaupun hanya 15 minit sehari kerana kesannya sangat-sangat besar untuk sebulan Ramadan tu. Okey, ikut maqasid syariah pun memang kita kena jaga kan kesihatan badan kita supaya apa? Supaya kita dapat beribadat. Dapat lebih cergas beribadat untuk tarawih, beribadat waktu malam dan sebagainya. So, good luck. Selamat menjalankan exercise di bulan Ramadan. Okey, terima kasih Dr. Fatimah di atas penjelasan yang saya kira memang rumusan apa yang Dr. Fatimah telah cerita sebentar tadi. Saya kira senaman itu boleh dilakukan kerana ia mudah dan ia mudah dan murah. Mungkin saya boleh katakan hashtag macam tu kot, mudah dan murah, dan dia sebenarnya tidak memerlukan apa-apa wang pun. Kita kata kalau kita nak jog, kita nak lari setempat, kita nak buat senaman regangan kan, dia hanya memerlukan kita panggil kita punya ketekatan, kita punya tekad dan azam untuk melakukan aktiviti tersebut. Okey. Jadi kita sebenarnya menerima beberapa soalan daripada pendengar melalui laman komen. Saya akan membacakan beberapa soalan tersebut dan kepada
doktor ataupun panel yang ditanyakan soalan tersebut. Soalan yang pertama, saya bawa daripada komen ini, soalan kepada Dr. Fatimah. Adakah pengambilan gabungan kafein dan susu sesuai untuk menambahkan tenaga bagi senaman angkat berat? Yang ni saya rasa yang tanya ni mungkin yang biasa angkat berat ni. Pengambilan gabungan kafein dan susu adakah sesuai untuk menambahkan tenaga bagi senaman angkat berat atau weightlifting? Silakan. Okay. Alright. Pertamanya jenis susu apa? Susu tin pekat manis, susu tepung, susu high protein, susu high calcium. Susu ada pelbagai jenis susu juga. Dan kenapa nak gabungkan dengan kafein? Saya strongly suggest kalau nak angkat-angkat berat ni, better avoid kafein. Kerana kafein ni dia akan efek pada jantung. Dia akan efek pada jantung di mana heart rate kita, degupan jantung kita akan meningkat. Sepatutnya bila kita buat exercise, dia ada pengiraan nadi jantung untuk kita nak tahu exercise tu cukup atau tidak pada kita lah. Dia ada pengiraan khas dia. Banyak aja ada di online yang tuan-puan boleh tengok sendiri. Okay, tapi saya sangat tidak menggalakkan pengambilan kafein bersama exercise yang melibatkan angkat berat. Sebab dahlah angkat berat, dia memberi tekanan dan stres pada jantung. Kafein dah memberi tekanan pada jantung, heart rate akan meningkat, lama-lama mudahlah untuk mendapat heart attack, mudahlah pelbagai masalah berkaitan jantung lah. So saya cadangkan untuk tidak mengambil kafein kalau nak buat angkat berat. Okay? Tapi kalau nak minum susu, dan susunya bukan susu tin pekat manis, tetapi susu yang high calcium, low fat. Itu bagus. Susu high calcium low fat. Kenapa saya kata begitu? Kerana high calcium kita angkat berat, kita punya tulang, otot semua akan kuat. Dia akan membina tulang dan otot. At least kita dapat benefit daripada exercise tu. Dan susu memang ada protein lah. So kalau nak build up muscle memang kena banyak minum protein kan. Tapi itu pun tak boleh over juga. Sebab ada cases yang because of high protein, kidney rosak pula. Buah pinggang pula yang rosak. So hati-hatilah, kita balik kepada nasihat Rasulullah, take in balance lah, take in moderation. Okay. Jadi apa-apa pun yang penting adalah keseimbangan itu dan tidak berlebih-lebihan, itu lebih harmoni dari segi kesihatan kita dan dari segi keimanan kita kan. Saya kata macam itulah. Okay. Jadi okey. Terima kasih Dr. Fatimah. Saya baca soalan kedua yang ditujukan kepada Prof. Zul. Dah hilang dah soalan tadi. Okay. Jadi apakah minuman atau makanan yang sesuai diambil ketika berbuka atau sahur bagi peminum kopi tegar? Saya kira yang musim dengan kopi ni memang tidak boleh dipisahkan lah. Okay. Jadi apakah minuman dan makanan yang sesuai diambil ketika berbuka ataupun bersahur bagi peminum kopi tegar ataupun kafein? Saya tak berani nak sebut kafein apa kan, tapi dia memang dia suka minum kopi lah. Okey, jadi minta pendapat Dr. Zul. Okey, sebenarnya peminum kopi tegar ni kita tengok kopi apa yang diminum kadang-kadang kita minum kopi Starbucks, kata kopi Starbucks lah yang peminum kopi tegar ni dia kata dia minum kopi Starbucks. Sebenarnya dia bukannya addict kepada kafein, tapi dia addict kepada gula, kandungan gula dalam frappuccino tersebut ataupun ice blend tersebut. Jadi kalau kopi sebenarnya boleh diminum ketika berbuka tapi sedikit lah sebab semuanya macam Dr. Fatimah cakap tadi, in moderation, sedikit untuk mendapatkan kesan daripada kafein tersebut. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok balik kan, kita dah berjaya dah lebih daripada berapa jam lah, lebih daripada 8 jam mungkin. Kita dah menahan diri daripada ambil kafein, dan sebelum ni memang kita ketagih. Kalau tak ada, tak senang duduk. Mungkin kita boleh kurang-kurang untuk waktu-waktu yang seterusnya kita kurangkan lagi. Sama juga dengan nikotin. Ini juga yang ni sebab
kalau sebut nikotin ni terkandung dalam rokok dan rokok ini memang difatwakan haram, ramai yang marah, tetapi ini adalah hakikat dan juga ini adalah fatwa muzakarah semua dah keluar memang dikatakan haram. Ini benda yang berbeza. Tapi kafein tidak. Tapi betul lah, kafein ni macam Dato' Fatimah kata ada kesan yang kesan kepada jantung. Kita tak nak lepas berbuka kita nak beribadat, kita nak solat tarawih. Nanti untuk solat tarawih pun memang ada aktiviti fizikal kan, kita bangun, duduk, rokok, sujud dan sebagainya pun akan meningkatkan lagi degupan jantung ketika aktiviti tersebut. Bahkan separuh-separuh daripada kita pergi ke surau, pergi ke masjid, letak kereta jauh, letak kenderaan jauh, kena jalan kaki, itu pun meningkatkan degupan jantung, dan ditambah pula dengan kafein yang diambil tersebut pun akan bertambah lagi. Jadi itulah kalau saya nak sebut sini, in moderation, iaitu janganlah banyak. Tapi banyak mana tu sebenarnya kadang-kadang kalau kita dah badan kita dah lari ataupun dah adapt dengan jumlah kafein tersebut, mungkin jumlah yang tinggi diperlukan untuk dapatkan efek itu. Tapi kadang-kadang kita fikir, kenapa kita ambil kafein? Separuh orang ambil kafein tu untuk drive, untuk memandu, ambil kafein tu untuk study, untuk membaca supaya dia segar dan alert. Tetapi kita perlukan sebenarnya ketenangan, kita perlukan tenaga untuk kita pergi solat tarawih. Kalau kafein tersebut diperlukan untuk kita berjaga malam, untuk kita mengaji Quran, kafein tersebut diperlukan untuk solat tarawih. Kafein tersebut diperlukan untuk kita tidur, lepas tu terbangun sekejap nak tahajud. Saya rasa mungkin dibenarkanlah, tapi dalam jumlah yang sedikit. Tapi jangan ambil banyak sangat. Tapi kalau dalam waktu sahur tadi, macam saya dah sebutkan tadi, kafein tu kalau waktu sahur tu memang boleh menyebabkan dehydration, disebabkan oleh kita akan pergi ke toilet, buang air banyak kali. Jadi banding dengan air kosong, kafein tersebut boleh. Tapi kalau okey, rasa nak haus lebih cepat daripada orang lain, itu boleh dah ambil. Sebab untuk seterusnya kan, untuk bangun teruskan segar, untuk bekerja, solat subuh dan sebagainya. Mungkin boleh, tapi dia punya kata kunci dia ialah in moderation. Jadi jangan lebih-lebih dan jangan sampai melampau. Okay, jadi terima kasih pada Prof. Zul di atas penjelasan yang diberikan. Jadi apa-apa pun kita kena buat keadaan yang moderate ataupun sederhana untuk kita menjadi insan yang terbaik. Okay. Jadi soalan seterusnya, saya baca daripada komen bawah ni. Saya nak bertanya, boleh ke ubat yang kita perlu makan secara berjadual, contohnya 3 kali sehari, dikurangkan jadi sekali ataupun 2 kali saja makan? Mungkin TDS dia akan jadi BD ataupun OD. Bimbang siang harinya akan dahaga dan pedih perut. Okay, jadi saya rasa soalan ni mungkin saya mohon untuk Dr. Fatimah boleh respon pada soalan ni. Bagaimana dia mengurangkan jadual ubat dia ketika bulan puasa? Okey, kalau biasanya ubat-ubatan ni kita nak tahulah ubat tu ubat apa, jenis apa, untuk apa. Kalau ubat antibiotik yang 3 kali sehari, kita cadangkan dia makan waktu buka puasa dan juga tengah malam, dan juga tengah malam maksudnya dalam pukul 10-11 macam tu sebelum dia tidur, dan juga pagi sebelum dia sahur. Sebab antibiotik memang dia 3 kali sehari dan kita memang kena ikutlah, kena habiskan ikut dos. Ya, tapi kalau ubat yang ubat kencing manis, ubat darah tinggi, biasanya doktor dah adjust dah sebelum Ramadan. Kita boleh bincang dengan doktor untuk adjust ubat tu, adjust accordingly, iaitu biasanya sebelum buka puasa, maksud saya ketika buka puasa dan juga ketika nak sahur. Begitu. So nak tahu ubat itu untuk apa sebenarnya. Kalau katakan ubat darah tinggi lah ya, mungkin ubat darah tinggi mungkin juga 3 kali sehari. Kita makan pagi dan juga malam. Yang tengah hari kita skip, tapi kita kena ambil jugalah tekanan darah waktu tengah hari, kena tengok macam mana tekanan darah tu
pada waktu tengah hari. So saya cadangkan kepada puan yang bertanya untuk menghubungi doktor atau boleh juga pergi kat doktor klinik swasta dan sebagainya ya. Bawa ubat tu, bincang semula dengan doktor. Boleh tak yang ni, jenis ubat ni kita ambil 2 kali je instead of 3 kali. So boleh bincang ya. So tengok pada jenis ubat sebenarnya. Okay, terima kasih Dr. Fatimah di atas respon yang diberikan. Jadi betul, maksudnya kita kena rujuk baliklah kepada doktor kerana ubat-ubat ni dia berbeza daripada segi kesan dan daripada segi penyakit yang dialami oleh pesakit tersebut. Okay. Jadi soalan yang seterusnya, yang ni saya rasa kita tujukan soalan ni kepada Prof. Zul. Okay. Saya hendak bertanya, adakah benar kita perlu masa tidur yang mencukupi di malam hari untuk rehat yang badan perlukan? Tapi di bulan Ramadan ini bagaimana pula ya? Adakah boleh kita cover masa tidur tersebut sesudah subuh? Soalan daripada One Zizo Studios. Adakah boleh kita cover masa tidur tersebut sesudah subuh ataupun saya kira awal pagi lah? Mohon Dr. Zul untuk respon soalan. Okey, betul kita memang memerlukan masa tidur yang mencukupi. Tapi dikatakan sebenarnya makin kita meningkat usia jumlah tidur yang kita perlukan kurang berbanding dengan yang mereka yang berusia lebih muda daripada kita. Jadi kalau saya nak katakan cukup ataupun tidak cukup itu kalau kita rasa letih di siang hari mungkin juga tak cukup tidur sebenarnya ataupun tidur kita terganggu. Yang pertamanya terganggu mungkin waktu tidur tetap tidur seperti biasa mungkin kita tidur pada jam 12.30 malam misalnya. Lepas tu biasanya kita bangun pukul 6 pagi. Tapi apabila bulan puasa ni tidur pun pukul 12.30 malam tapi terpaksa bangun pukul 5 ataupun 4.30 pagi untuk sahur. Jadi antara cara yang kita perlukan selain daripada cover tidur cover tidur kita sesudah subuh ialah kita mengawalkan waktu tidur kita. Kalau kita tengok orang pergi solat tarawih pun yang 20 rakaat pun akan habis sekitar 10.30 lah. 10.30 mungkin pukul 11 pun saya rasa mungkin tak ada yang habis 20 rakaat ni jam 11 malam. Jadi apabila kita habis teruslah kita kembali ke rumah, tak payah join orang-orang bersembang tak payah join murid pun tak apa sebab kadang-kadang macam makan nasi biryani apa semua tu kita perlu elakkan, kita dah sebut dah tadi. Jadi balik rumah kalau rasa lapar sikit mungkin boleh makan buah ke apa dan tidur. Kalau tak makan pun tidak apa sebab kita nak bangun sahur ni dan ramai daripada kita ada menyiapkan sahur untuk keluarga kita. Jadi kita bangun awal daripada anak-anak kita. Dan kalau lepas daripada subuh tu saya kira bonus lah kalau kita boleh, kalau kita dibenarkan ataupun kalau kita dapat peluang tu. Tapi kita adjust lah masa tidur kita, sebenarnya tu yang seelok-eloknya kita lakukan. Okay, jadi jelas saya rasa jawapan daripada Prof. Zul. Terima kasih kerana memberikan jawapan yang bernas. Saya rasa daripada kita menyalahgunakan alasan berpuasa tu dengan nak tidur, adakah lebih baik kalau kita mengawalkan sikit jadual kita tidur di waktu malam supaya siang hari tu kita boleh menjadi produktif seperti biasa. Kita tidak menjadikan puasa ni sebagai alasan untuk tidur, untuk cover tidur. Okay, jadi saya masih lagi menunggu dari pihak Rustia. Masih ada soalan ke? Tadi ada satu soalan sebenarnya saya terbaca di FB tadi Soalan kepada saya lah, adakah makanan bersusu sesuai sewaktu bersahur? Contohnya susu kurma ataupun susu tepung lain membantu memberikan tenaga.
Saya kira susu tadi pun telah Dr. Fatimah sentuh. Tetapi kalau susu kurma tu kalau saya punya ni lah, pandangan saya lah, boleh minum susu macam Dr. Fatimah kata tadi, low fat, high kalsium dan kurma. Bukannya susu kurma. Kerana susu kurma tu ialah yang dicampur, biasanya ada campuran gula dan sebagainya, ada campuran lain. Kenapa kita kita nak minum sesuatu yang bukan semula jadi, ya? Sebab kita ada pilihan, kita minum susu dan juga kurma, itulah adalah lebih baguslah sebenarnya. Dan benda-benda yang berprotein tinggi, amat bagus kalau kita ambil, terutamanya ketika bersahur, kerana ia akan mengekalkan rasa kenyang yang lama. Bukan saja susu, makanan berprotein, ayam, telur, daging dan sebagainya pun mengekalkan rasa lama dan memberikan tenaga yang berpanjangan dibandingkan dengan hanya makan makanan yang bergula, berkanji ataupun karbohidrat saja. Jadi bagus protein, tetapi ambil dalam bentuk yang semula jadi, susu dan kurma, bukannya susu kurma. Sebab betul lah mereka menggunakan tagline yang pelbagai, tetapi kita ada dalam bulan puasa ni pula banyak ada kurma, kan. Jadi kita menggunakan kurma tersebut lah, insyaAllah. Okey, jadi terima kasih Prof. Zul di atas soalan jawapan yang diberikan. Okay, jadi kita izinkan untuk membaca soalan seterusnya. Soalan seterusnya, bulan puasa merupakan cara terbaik untuk orang overweight ataupun lebih berat badan menguruskan badan. Bagaimana pula cara pemakanan bagi orang yang dalam kategori underweight? Soalan ni agak bagi saya agak twist pula. Bagaimana kalau seorang yang dia underweight, dia nak kontrol pemakanan dia dalam bulan puasa ni? Kadang kita tengok dia lah kurus kan, masuk bulan puasa ni kalau keluar tu 3 tulang dia. Jadi macam mana pemakanan yang kita panggil kita boleh accommodate semasa bulan puasa untuk mereka yang underweight? Okay, mohon Dr. Fatimah untuk respon. Okay, untuk saya respon, saya cadangkan sebenarnya macam ni lah. Sebenarnya orang yang underweight tak perlu risau tentang underweight, ya. Melainkan anda ada masalah, satu, tenaga yang sangat rendah lah, maksudnya memang selalu letih dan sebagainya. Kedua, isu dengan underweight ni, kita risau kalau dia ada masalah rapuh tulang, ya, osteoporosis. So itu je masalah dengan underweight ni. Otherwise it's okay to be underweight sebenarnya. Kita cuma risau yang overweight. Bila overweight, dia akan mudah dapat penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Okay? Tapi kalau underweight, unlikely or less likely untuk dapat penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. So kepada mereka yang underweight di situ, di luar situ kan, saya cadangkan makanan yang paling sesuai, balik kepada susu juga sebenarnya. Susu is the best food untuk orang yang underweight sebab it builds up the muscles, otot-otot, sebab susu ada protein, and it builds up the bones, sebab dia ada kalsium. So susu adalah yang terbaik sebenarnya. And bila kita bina tulang kita, dia tak mudah patah. So itu yang saya cadangkan susu ni, sebab kalau berlakunya fracture, dia boleh menyebabkan sampai orang tu tak boleh jalan. Bila dah tak boleh jalan, jangka hayat, kualiti kehidupan, semuanya akan affected. So that's why kalau orang underweight ni, kalau nak rasa nak put on weight tu is okay. Nanti makin tua akan makin put on weight juga. Lama-lama bila dia makin tua makin put on weight, weight yang tu susah nak turun. Dia put on weight senang, nak reduce weight susah. So tak perlu risaulah, insyaAllah. Itu sahaja. So susulah, minum susu. Jadi mungkin untuk underweight ni dia kena nikmatilah kehidupan underweight tu sebelum dia overweight. Sebelum jadi overweight dan sebelum jadi obese. Betul? Sebab bila umur meningkat, metabolisme drops. Metabolisme drops, weight gain memang perkara biasa lah. Itu dia. Okey, terima kasih Dr. Fatimah di atas penjelasan yang diberikan. Saya kira cukup jelas. Okay, soalan yang seterusnya, kerana kita masih lagi mempunyai sedikit masa lagi. Apakah jenis pemakanan yang sesuai diambil oleh kanak-kanak ketika berbuka ataupun sahur?
Okay, kalau yang tadi kita bincang tentang orang dewasa, bincang macam mana overweight untuk turunkan berat badan. Yang tadi kita dah dapat satu underweight, yang ni untuk kanak-kanak pula. Bagaimana pemakanan yang boleh diambil ketika berbuka dan sahur. Dan saya rasa soalan ni mungkin Prof. Zul boleh jawab soalan, boleh respon pada soalan. Makanan yang sesuai diambil oleh kanak-kanak ketika berbuka dan bersahur sebenarnya lebih kurang dengan pemakanan dewasa, kerana apabila telah capai umur untuk berpuasa tu, saya yakin kepelbagaian makanan yang dimakan adalah sama seperti orang dewasa. Ini kita tak cakap budak daripada 6 bulan boleh start bagi makanan kita boleh start bagi solid kita umur berapa bulan apa semua, tidak. Ini saya anggap soalan ini ditanya untuk kanak-kanak yang telah mencapai umur mana boleh diajar untuk berpuasa, dan juga corak pemakanan dia ialah seperti orang dewasa. Namun kita sebagai ibu bapa, kita sebagai orang dewasa, jangan paksa anak makan banyak kerana kita kata nanti lapar, tapi sebenarnya itulah kapasiti perut dia, itulah keperluan badan dia berdasarkan kalori yang diperlukan untuk pergerakan seharian. Makan tambah lagi itu boleh menyebabkan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Itu akan boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut rasa macam dimanjakan, suruh makan dan dan tabiat itu sebenarnya boleh terbawa-bawa. Kalau macam kita sebut tadi, kalau kita bincangkan tadi kan, tabiat pemakanan dalam bulan Ramadan membawa kepada bulan-bulan seterusnya, kita takut macam ni terbawa kepada bulan-bulan yang berikutnya juga. Jadi kita tak nak yang itu. Jadi makan sama juga, makan yang seimbang. Makanan seimbang banyak, kalau kita tengok tadi separuh tadi ialah sayur dan buah-buahan, dan juga sukunya ialah daripada golongan karbohidrat dan juga protein. Itu adalah penting. Tapi kita tengok dalam kalangan kanak-kanak yang membesar. Okay, kalau kita tengok membesar, susu memainkan peranan yang penting. Sebab macam kata Fatimah kata tadi, dia membina tulang dan otot yang kuat. Tulang tu untuk kanak-kanak membesar sangat-sangat perlu untuk penumbuhan gigi dia. Untuk gigi yang sihat perlu kalsium tersebut. Dan juga selain daripada ambil protein, yang mudah ialah minum susu, dan saya kira ramai yang kanak-kanak masih lagi sukakan susu. Kita keliru, ramai yang keliru. Susu pekat manis tu kita katakan susu, tapi itu bukan itu bukan susu. Itu ialah gula. Kalau kita tengok pula beza creamer dan juga susu pekat manis. Kalau creamer manis tu bukan susu sebenarnya. Dia bukan susu, dia tak ada pun kandungan susu. Ini adalah kelapa sawit punya bahan yang telah dicampurkan dengan gula. Kalau kita susu sejat, betul susu yang telah disejatkan. Tapi susu pekat manis ada kandungan susu, ada kandungan gula. Itu berbeza-beza. Susu sejat, susu pekat manis juga creamer. Jadi creamer manis tu. Jadi kalau kita pergi baca label dan juga kita tengok sesuai ataupun tidak sesuai. Kita jangan terpengaruh dengan orang lain makan, kita makan, orang lain beli, kita beli. Ataupun sebab kita ada ilmu, kita boleh amalkan pemakanan yang bagus, bukan saja untuk dewasa, malahan untuk anak-anak kita. Satu lagi kalau saya boleh sentuh, sebenarnya corak pemakanan anak-anak ini dipengaruhi oleh corak pemakanan ibu bapa. Apa yang anak-anak makan ialah benda atau makanan yang dibeli oleh ibu bapa. Ibu bapa dia belikan, anak makan. Benda itu ada dalam peti ais dia, ada di dapur dia. Jadi kalau kita nak anak yang sihat, kita nak anak yang mempunyai tabiat pemakanan yang baik, kita belikan dan kita sediakan makanan-makanan yang baik, dan juga jangan paksa makan kalau tak makan, kerana mungkin itu telah melampaui keperluan badan dia. Jadi terima kasih pada Prof. Zul di atas penjelasan yang diberikan. Okey, jadi saya baca soalan seterusnya. Soalan ini ditujukan kepada Dr. Fatimah. Apakah senaman yang sesuai untuk wanita mengandung ketika berpuasa? Jadi kalau kita tahu seorang wanita tu dia
bukan saja kata mengandung, kalau wanita mengandung pun kita kena perhatikan jenis senaman dia mengandung dan pada masa sama dia berpuasa. Okay, jadi apakah senaman yang sesuai untuk individu tersebut? Silakan. Okay. Pertama-tamanya saya ucapkan tahniah kepada yang bertanya. Ya, mengandung dan berpuasa bukanlah sesuatu yang mudah ya. Memang keadaan mengandung tu boleh mengundang keletihan. Dan tahniah lah, di hati tu ada niat nak buat exercise lagi. Alhamdulillah. Okay, kalau untuk ibu mengandung, exercise yang paling sesuai adalah sesuatu exercise yang melibatkan pelvic floor. Ya, pelvic floor ni dia adalah bahagian pinggul. Exercise bahagian pinggul kita panggil pelvic floor muscle exercise. Boleh je search kat internet, okay, exercise untuk pregnant mothers. Dia lebih kepada melibatkan duduk, lepas tu kekuatan otot bahagian pinggul bawah, sebab ini akan memudahkan proses bersalin. Kalau muscle dekat area sekitarnya kuat, waktu bersalin dia jadi mudah, insya-Allah. Sebab yang cara baby keluar ialah dengan pergerakan otot juga, otot rahim, otot di sekitarnya. So itu the best exercise. Secondly, selain daripada pelvic floor muscle exercise, secondly is breathing exercise. Perlu buat breathing exercise. Actually breathing exercise ni bukan hanya untuk ibu mengandung lah, untuk semua orang pun sebenarnya. Sebab breathing exercise ni dia menambahkan tahap oksigen dalam badan, mengeluarkan karbon dioksida, memberikan ketenangan, menjadikan kita rasa cergas. So breathing exercise for pregnant mothers, it is very helpful. Kenapa? Because bila kita pregnant, uterus, rahim akan menolak paru-paru, perut dan sebagainya. So ruangan pernafasan dekat paru-paru ni pun agak terhad. Tapi bila kita buat breathing exercise, kita membuka ruangan-ruangan paru-paru supaya dia berfungsi dan bekerja dengan lebih baik. So bila pernafasan kita bagus, pelvic floor muscle kita bagus, kita akan lebih mentally prepared untuk delivery, untuk bersalin nanti. So saya cadangkan exercise pelvic floor muscle dan juga breathing exercise ni bukan hanya pada bulan Ramadan tetapi juga diteruskan sampai waktu bersalin. Malah ketika tengah pantang pun memang ada exercise yang melibatkan pelvic floor dan dia membantu untuk kesembuhan ketika pantang dan sangat membantu, insyaAllah. Okey, boleh tak saya nak tambah sikit kepada ibu mengandung? Tahniah ya puan, mengandung, puasa. Sekiranya puan berasa agak keletihan di waktu siang hari, saya cadangkan puan membuat kailullah. Kailullah iaitu tidur sebelum waktu zuhur, about 15 minutes sahaja atau 30 minutes, dan puan akan merasakan tenaga sepanjang hari sampai ke petang. So sebab dia akan bagi sedikit break, sebab kita orang perempuan dah balik, ada banyak lagi aktiviti di rumah, banyak lagi aktiviti, even lepas tarawih pun ada kadang-kadang pinggan tak cuci dan sebagainya, tak sempat tidur awal, kadang kita tidur lambat. So kita cover dengan kaidullah pada waktu siang, dapat tidur 15 minit, setengah jam pun jadilah. You will re-energize yourself towards the whole day after that. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Fatimah di atas ulasan yang diberikan. Jadi saya kira ini mungkin soalan yang terakhir. Saya baca soalan ni. Doktor, macam mana nak bagi anak-anak suka makan buah dan sayur? Jadi saya rasa mungkin Prof Zul boleh memberi jawapan kepada soalan ni ataupun pendapat untuk soalan ni. Silakan. Okey, yang pertama, itulah ramai anak-anak yang tak suka buah dan sayur, tetapi kita boleh buat, contohnya macam buat dalam bentuk yang dia suka. Kalau anak-anak ni sukakan permainan, sukakan makan sambil bermain, dan juga suka kepada sesuatu yang saya kira mengujakan. Kalau macam anak saya sendiri, kita nak bagi dia makan sayur dulu memang susah, sekarang dia memang suka sayur, umur 8 tahun. Jadi kita buat, yang pertamanya sayur tu bukan satu jenis saja, colourful. Sebab budak-budak ni suka banyak colour.
ni ada colour warna orange iaitu carrot, ada colour warna kuning iaitu baby corn, ada colour hijau brokoli, lepas tu cauliflower dalam satu pinggan. Dan kita tidak buat secara tradisionalnya menggoreng kerana goreng itu pakai minyak juga. Jadi anak saya ni dia makan sayur steam saja, tapi apabila kita susun lawa-lawa sayur tersebut dan beraneka warna, dia memang teruja untuk makan. Selain daripada itu, campurkan dalam nasi gaul. Kita kalau dia kata dia nak cicah air pun tak apa, bolehlah asalkan dia nak makan. Saya kira mungkinlah gambaran saya, anak saya 2 orang saja mungkin Dr. Fatimah anak lebih ramai, lebih banyak nak dikongsikan, lagi banyak rangamnya. Saya kembalikan soalan ni kepada Dr. Fatimah sebagai seorang ibu, macam mana dia nak bagi anak dia makan. Okay. Silakan Dr. Fatimah, boleh tambah apa yang terima kasih Dr. Zul. Sebenarnya saya biasakan tanya dulu pada anak apa yang dia suka. Sebab saya nak explore minda anak saya nak tahu apa yang dia suka. Ya, kadang-kadang kanak-kanak dia tak tahu apa yang dia suka. So kita bawa mereka ke pasar, kita bawa mereka ke supermarket. Ya, kadang-kadang kita beli sikit-sikit dulu, let them try. Sedap tak? Sedap kan? Kita selalu encourage dia macam tu. Lepas tu kita cakap dengan dia, kalau makan grape, kulit jadi cantik. Kalau kita makan carrot tu akan buat mata lagi tajam. Tengok mama sekarang pakai spek sebab kecil-kecil tak tahu makan carrot tu bagus. So saya lebih kepada begitulah. Saya sharing as a mother lah ni. So saya nampak memang ada keberkesanan di situ bila kita educate dia. So sampai satu tahap anak saya masa mengalami sembelit dalam tandas ya, saya pun terkejut juga. Dia kata, Mama, I need prunes. So dia bercakap dia nak prunes. Kalau dia makan prunes, dia boleh mudah buang air besar. So saya rasa ada juga keberkesanan ya bila kita bercakap dengan budak-budak ni. So mungkin boleh cuba dengan cara yang begitulah. Tapi fakta yang kita berikan pada kanak-kanak haruslah yang betul. Sebabnya apa yang dia belajar waktu kanak-kanak ni dia akan bawa sampai bila-bila. So itulah dia. Memang betul lah kalau makan buah memanglah kulit cantik kan, sebab ada vitamin C, ada vitamin garam galian dalam tu. So maybe boleh ceritakan lah, sebab kanak-kanak kalau perempuan dia suka nak cantik. Kalau lelaki saya tak tahulah, Dr. Zul yang tahu kot. Anak saya perempuan semua. Anak Dr. Zul lelaki semua. Apa yang kita harapkan dengan pemakanan yang kita bagi pada anak kita, sayur, buah-buahan ni, dia dapat menjadi insan yang terbaik lah. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Dr. Zul, Prof. Zul dan juga Dr. Fatimah di atas jawapan yang diberikan. Diharapkan dengan jawapan-jawapan tadi menjawab persoalan yang diajukan oleh para penonton. Dengan saya rasa kita telah tiba pada penghujung rancangan. Jadi dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka dengan ini berakhirlah forum kita. Apa yang saya dapat rumuskan di dalam forum ini adalah keseimbangan. Apa yang penting adalah keseimbangan, istiqamah, azam yang jitu dan juga tekad yang kukuh untuk kita sama-sama melakukan puasa ini dalam keadaan yang terbaik dari segi fizikal, mental dan juga rohani, dalam usaha kita untuk menjadi insan yang terbaik. Dan saya rasa ini adalah seiring dengan apa yang disyariatkan, seperti apa yang telah disebut dalam Quran, yang mana puasa ini disyariatkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ini sangat istimewa sehingga tahap Allah menyandarkan puasa ini kepada dirinya, tidak seperti amalan lain. Kalau amalan-amalan Adam yang lain, Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah, amalan-amalan itu untuk pelakunya, untuk yang pembuat amalan tersebut. Tetapi dengan puasa ini dia sedikit berbeza, yang mana Allah kata fahuwa li wa ana ajzi bih, yang mana puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberi ganjaran kepada mereka. Jadi saya rasa dengan adanya keistimewaan, dengan adanya kita panggil kelebihan-kelebihan ataupun hikmah dari puasa ini yang kadang-kadang mungkin kita kurang faham dengan benda itu sebagai kita punya dengan level kita sebagai seorang manusia. Tetapi saya percaya bahawa
dengan amalan ini, insya-Allah dia akan memberikan kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi pihak Perpustakaan USIM mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua ahli panel kita yang sudah berkongsi ilmu pada petang ini, dan semoga segala ilmu dan perkongsian yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum menamatkan program ini, sekali lagi saya bagi pihak penganjur memohon maaf seandainya terdapat kesilapan sepanjang program berlangsung, dan terima kasih juga kepada pihak Agusetia kerana memastikan kelancaran program dan juga semestinya kepada penonton yang sanggup bersama-sama pada petang ini. Jadi bagi kekitangan USIM, dia sedikit pengumuman, mohon untuk mengisikan kehadiran dalam pautan borang yang telah dikongsikan dalam ruangan komen Facebook. Segala yang baik daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri program ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sebagai penutup, ingat kita masih sedikit pesanan penaja, kita masih belum menang dalam perjuangan menentang COVID-19. Oleh itu teruskan menjaga SOP dan kita jaga kita. #insan terbaik. Salam integrasi ilmu naqli dan akli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.